Shalom, selamat pagi. 弟兄姐妹早上好，平安。 Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam dari keluarga besar Seminari Alkitab Asia Tenggara buat keluarga besar dari GMI Immanuel. 我要带这个撒阿全体的给大家，就是在卫理伊玛内利堂的会友问安。 Terima kasih atas kerjasama yang selama ini boleh terjalin dan kiranya kita boleh meningkatkan kerjasama pada waktu berikutnya. 非常感谢我们一直以来都保持的很好的合作，我也盼望在将来还是会维持得更好。 Pada hari ini kita akan merenungkan satu tema yaitu berdoa dan bekerja. 今天我们要思考的主题是祷告和劳碌。 Mari kita akan bersama-sama melihat dua bagian firman Tuhan. 我们要看两处的经文。 Bisa ini kan ayatnya. Dua Korintus pasal 5 ayat 15, Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. 哥林多后书5章第15节，并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。 Bagian yang kedua, sebab juga waktu kami berada di antara kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 第二处就是我们在你们那里的时候，曾吩咐你们说，若有人不肯做工，就不可吃饭。 Tema pada hari ini merupakan suatu tema yang sangat menarik sekali. 今天的主题是非常有意思的主题， Juga tema merupakan sesuatu tema yang sangat penting sekali. 也是一个很重要的主题。 Kenapa saudara? 为什么呢？ Karena tema ini adalah mengintegrasikan kehidupan spiritual di dalam kehidupan dunia marketplace atau dunia kerja. 因为今天的主题呢，要把我们的属灵生活跟我们职场上的生活融合在一起。 Saudara-saudara, ini merupakan sesuatu yang penting yang harus kita hayati karena di dalam kehidupan kita setiap hari kita itu bekerja. 这很重要，是因为我们每天在生活中都要工作。 Bila kita hanya berfokuskan pada sisi bekerja, kemudian melepaskan sisi spiritualitas dalam kehidupan kita. 如果在生活当中我们只专注于工作这方面，抛弃了这个属灵方面， Berarti secara tidak langsung kita menolak kehadiran Allah sebagai sumber berkat, sumber kepuasan, dan sumber kekuatan pada saat kita bekerja. 这意味着我们就间接的把神作为我们的祝福、力量和这个工作源头的重要性抛开。 Bukankah pada waktu kita bekerja kita mengharapkan berkat Tuhan itu berkelimpahan untuk kita alami dalam hidup kita ini? 我们工作的时候，不是都盼望我们有上帝满满给我们的祝福吗？ Bukankah kita juga menginginkan supaya dunia marketplace, dunia kerja kita itu adalah satu dunia yang begitu memuaskan akan diri kita? 我们也十分的盼望我们的在职场上的工作给我们带来满足感。 Demikian juga saudara di dalam kehidupan kita pada waktu kita bekerja itu tidak selalu lancar, kita memerlukan sumber kekuatan pada saat kita bekerja. 同时，我们在工作中也不是一帆风顺的，我们常常会遇到困难，所以我们也需要有神而来的力量来维持我们。 Saudara, kalau kita itu melepaskan dunia pekerjaan kita dengan dunia spiritualitas kita, 要是我们把我们职场上的生活跟属灵生活分开的话， saudara, Pita Pengkhotbah itu memberikan kepada kita, saudara, satu hal yang penting yang kemudian tidak boleh kemudian kita lupakan di dalam kehidupan kita. 传道书给我们讲了一个非常重要，我们生活中少不了的， Yaitu di dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 10 sampai 11. 就是传道书第2章第10到11节。 Oh, sorry, tidak saya tentukan di sana. Saya bacakan, saudara. Dikatakan, aku tidak menentang mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dan sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku, itulah buah jeripayaku. 第10节说：“凡我眼所求的，我没有留下不给他的；我心所乐的，我没有禁止不享受的。
因我的心为我一切所劳碌的快乐，这就是我从劳碌中所得的份儿。 Ketika aku meninjau segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu, lihatlah semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin, tidak ada yang bermakna di bawah matahari. 11节，后来我查看我手所经营的一切事和我劳碌所成的功，谁知都是虚空，都是捕风，在日光之下毫无益处。 Saudara, kenapa pengkhotbah mengatakan ini merupakan satu kesia-siaan dan kita merasakan bekerja itu tanpa makna, saudara? 为什么传道人会说这一切都是虚空，好像我们工作一点意义都没有？ Pada saat kita kemudian bekerja melepaskan dari sisi spiritualitas, kita menolak kehadiran Allah, maka di situ saudara ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Kita tidak akan puas di dalam pekerjaan kita. 当我们把工作和属灵价值分开的时候，这意味着我们拒绝了神的同在。那这里呢，我们就忘不了，我们永远不能享受我们手所做的。为什么？ Mengapa ini semua terjadi, saudara? 为什么会这样？ Karena Paskal itu mengatakan di dalam relung hati setiap manusia itu ada satu lubang kosong yang hanya dapat diisi oleh Allah. 因为巴斯卡从以前就说了，我们在我们的心中有一个洞，这个洞只有神能够满足填满。 Dan lubang ini tidak dapat kita isi dengan segala harta, kekayaan, jabatan, kekuasaan yang kita miliki dalam pekerjaan kita. 这个洞呢，根本不能由一切在工作中得到的，比如说财产、名义、地位填满，并不能。 Lubang ini hanya dapat diisi oleh kehadiran Allah. 这个洞只能有神的存在才能填满。 Sehingga pengkhotbah itu mengatakan kalau kemudian kehadiran Allah itu kita tolak di dalam pekerjaan kita. 所以传道人说，如果你在职场上拒绝神的存在， Kalau kita sisihkan kehadiran Allah di dalam pekerjaan kita. 若是你在工作上把神的地位挪开， Sumber kepuasan yang berasal dari Allah itu tidak kita dapatkan, saudara. 那你从神而来的满足感，你不会享受到。 Itulah yang kemudian dikatakan oleh seorang yang bernama Mark Green. 所以一个人叫马克·科林这么说。 Kalau kita itu mencari signifikansi kepentingan kita di dalam pekerjaan kita, bukan kepentingan Allah di dalam pekerjaan kita. 若是我们若是我们在工作上寻找我们自己的意义或者显著感，那不是找神的意义， Maka kita akan datang kepada pekerjaan itu mencari kepentingan kita. Nantinya kita akan pergi dari pekerjaan itu dengan hati yang kosong. 那如果我们只是来工作的时候找的是我们所需求的，那我们来来回回是会以空虚的心。 Mark Green itu mengatakan sebetulnya signifikansi kepentingan kita itu bukanlah satu kepentingan yang seharusnya ada di dalam pekerjaan kita. 所以呢，马克·格林强调说，我们的意义，我们存在的意义，不在于我们工作上的意义。 Karena pada waktu kita bekerja ada satu kepentingan Allah yang menciptakan pekerjaan itu buat kita. 因为其实我们工作上的意义，就是神透过我们的工作要显著我们个人的意义。 Oleh karena itulah kemudian Green mengatakan pada waktu kita mencari signifikansi atau kepentingan kita bekerja, tidak pernah lepas signifikansi itu pada relasi kita dengan Sang Pencipta pekerja itu sendiri. 所以马克·格林说，如果你要在工作上找你自己的意义的话，这个意义呢，跟你和神的关系分不开。 Itulah Bapak Ibu kalau kemudian kita melihat di dalam kehidupan kita, maka pengkhotbah itu mengatakan di dalam pengkhotbah pasal 6 ayat 1 sampai 2. 所以传道人在传道书第6章1到2节这么形容。 Ada kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. 我见日光之下有一宗祸患重压在人身上。 Orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan. Sehingga ia tidak kekurangan apapun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit.
就是人蒙神赐他资财丰富尊荣，以致他心里所愿的一样都不缺，只是神使他不能吃用，反有外人来吃用，这是虚空，也是祸患。 Saudara, pengkhotbah itu mengatakan memang benar kita itu Tuhan bisa berikan harta benda, kekayaan, kemuliaan melalui pekerjaan kita. 传道人说，对，神能够透过我们的工作赐给我们资财丰富尊荣。 Kita mungkin tidak kekurangan apapun yang kita inginkan dalam hidup ini. 也许我们所要的我们都不缺， Tetapi kita tidak bisa menikmati seutuhnya dengan segala pekerjaan yang kita lakukan. 但是我们并不能完完全全的享受我们手所做 Yang 的工 dikatakan 作。 kesia-siaan dan penderitaan yang pahit itu kita alami. 他就这里形容说，一切都是虚空，都是祸患。 Saudara, seorang yang bernama John Cotton itu mengatakan, saudara, 有一个人叫约翰卡敦，他这么说： seseorang yang melakukan pekerjaan dengan tulus di hadapan hadirat Allah. 在神面前真诚的做他的工作的人， Dikatakan di dalam bagian itu, Cotton mengatakan bagaikan sedang mengurusi bisnis surgawi dengan tangan-tangannya. 就犹如他用自己的手正在处理或者办理天国的事， Sehingga mereka merasakan sukacita sebab mengetahui bahwa Allah berkenan atas jalan dan kerjanya itu. 使得他会感到非常的喜乐，因为他知道神对他所做的是喜悦的。 John Cotton itu merefleksikan pada waktu kita bekerja itu. 约翰卡敦他这么形容，当我们工作的时候， Sedangkan kita bayangkan sedang mengurusi bisnis surgawi dengan tangan-tangan kita. 我们可以想象，就是自己用自己的手正在经营天国的生意， Itulah yang akan memberikan kepuasan di dalam diri kita. 这才是能够使我们喜乐的源头。 Jadi Cotton itu mengatakan kita tidak bisa melepaskan dunia spiritualitas dengan dunia marketplace itu. 所以卡顿也这么说，我们不能把我们职场和属灵的价值分开， Kita harus berdoa dan bekerja. 我们要祷告，也要劳碌， Bukan berdoa atau bekerja. 不是祷告还是劳碌。 Kita tidak bisa memisahkan pada waktu ada saatnya saya bekerja, saya tidak berdoa. 我们不能这样分开，就是我们劳碌的时候不祷告。 Dan kita tidak bisa mengatakan saya berdoa dan saya tidak bekerja. 或许我只祷告，我不劳碌。 Saudara, kita melihat di dalam bagian ini bahwa kepuasan dalam kehidupan kita pada waktu kita bekerja. 我们看到这一处经节的时候，就知道我们工作时候的满足感。 Hanya kita dapatkan pada waktu kemudian kita mengintegrasikan dunia marketplace, dunia kerja kita itu dengan dunia spiritual, hubungan kita, relasi kita dengan Allah. 只能当我们把我们职场上的成就跟我们属灵的价值融合在一起。 Demikian juga saudara sebaliknya, kalau kita itu hanya bekerja, saudara, kita berdoa saja, mementingkan dari segi spiritual saja. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak boleh makan, saudara. 反过来说，如果我们只着重于这个属灵方面，就是只祷告，圣经说我们这样的话不能吃饭。 Di dalam 2 Tesalonika pasal 3:10 dikatakan sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberikan peringatan ini kepada kamu. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 帖撒罗尼迦后书3章10节很清楚明白的说，我们在你们那里的时候，曾吩咐你们说，若有人不肯做工，就不可吃饭。 Paulus mengingatkan dalam bagian ini adalah masalah keengganan bekerja, bukan ketidakmampuan untuk bekerja. 保罗这里强调的就是人家不情愿工作，而不是无能工作。 Sambil contoh saudara, 比如说， ada satu jemaat, bukan jemaat di sini pastinya. 有一个会友，肯定是不是这里的会友， Punya toko kelontong di satu tempat. 他有一个杂货店， Dan toko kelontong yang dia kelola itu sangat laris saudara. 而这个杂货店呢，生意很好。 Berapa tahun yang lalu, 10 tahun, 15 tahun yang lalu, tiba-tiba di dekat dia itu mulai masuk minimarket saudara. 但是几年前，就是10或者15年前，那个迷你市场开始进入他地区那里。 Saudara, kami memperingatkan dengan teman-teman, marilah
jemaat ini untuk berinovasi agar kemudian dapat bertahan di dalam pekerjaannya. 我和同工们都劝这个会友说：“哦，你要有创新，才能够维持你的生意。” Tapi jemaat ini mengatakan yang penting saya berdoa, pasti Tuhan akan memberkati. 但是这个会友却说：“我只要祷告，神一定会祝福。” Kita sudah memberikan satu peringatan supaya memberikan satu pelayanan yang inovatif kepada para pelanggannya. 我们已经警告他，你要有创新的服务你的顾客。 Bukan orang ini tidak mampu, saudara. 不是这个人没有能力做到， Tapi enggan dia melakukannya. 而是他不情愿去做。 Saudara, dia hanya berkata, yang penting saya berdoa. 他说：“我只要祷告。” Saudara, memang sulit membedakan antara kemalasan dengan ketidakmampuan dia, dengan keengganan dia, saudara. 说实在的，懒惰跟他不情愿是很难区别的。 Dan yang terjadi, saudara, setahun kemudian dia mengalami kesulitan yang besar. 然后真的是1年之后，他果然遇到很大的困难。 Dia mengalami satu kesulitan karena kemudian tokonya semakin lama semakin tidak laku. Omsetnya semakin turun secara drastis. 然后人家不在他店里买东西，他的销售额就是急剧的下降。 Saudara, Rasul Paulus mengatakan sebetulnya di dalam diri kita itu haruslah orang yang benar-benar mengerti jati diri kita adalah seorang pekerja. Karena Allah yang pencipta kita adalah Allah pekerja. 保罗其实要我们非常明白我们的身份的显著性，我们是一个劳动者，因为创造我们的神也是劳动的神。 Saudara, dalam diri kita itu harus ada satu sisi di mana kita itu memang harus berdoa, tapi kita juga ada satu upaya yang harus kemudian kita lakukan dalam hidup ini. 我们做人的一部分，真的我们是要殷勤的祷告，但是另一方面，我们也要殷勤的工作。 Jadi Paulus juga menentang kalau kemudian kita itu malas, saudara. 所以保罗也非常反对说我们懒惰。 Karena Allah kita adalah Allah pekerja, menciptakan langit dan bumi itu dengan segala isinya 6 hari bekerja, pada hari ke-7 baru beristirahat. 因为我们的创造者他也是殷勤的工作，他也用手劳动，他6天创造宇宙万物之后，第7天才休息。 Kita ciptakan menurut gambar dan rupa Allah. 我们是按照他的形象而被造的， Jadi jati diri kita adalah manusia pekerja. 所以我们的本质、我们的身份是劳动者。 Lalu bagaimanakah kita itu jangan terjebak kalau dikotomi antara berdoa dan bekerja ini? 所以我们如何才不会陷入这个工作和祷告的二分法呢？ Mari kita membaca 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Di sana dikatakan, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 我们要再读一遍《哥林多后书》5章15节，并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。 Bapak Ibu, dalam bagian ini Paulus itu menekankan kehidupan spiritual itu melekat dalam kehidupan kita, saudara. 这里保罗要强调说，属灵生活其实已经附在我们的生活中。 Karena Paulus mengatakan bahwa hidup kita adalah milik Kristus, maka seluruh kehidupan kita harus kita jalani hidup di dalam coram Deo, hidup di hadapan Allah, di hadirat Allah. 因为我们的生活、我们的生命本是属于基督的，所以我们一生走的道路都要活在神的面前。 2 Korintus pasal 5:15 itu menekankan seluruh hidup kita harus kita dedikasikan kepada Dia yang hidup dan yang mati. Sehingga mereka yang hidup dan tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Allah. 哥林多后书所强调的就是，我们一生不是为自己而活，乃为替我们死而复活的主活，所以我们就是活在他的跟前。 Saudara, kalau kita itu mau hidup, kita itu adalah satu kehidupan yang benar, adalah kita mendedikasikan hidup kita itu di hadapan Allah. 若是我们要真正意义的生活，那我们要委身全身都全生要活在神的跟前。 Termasuk pada waktu kita bekerja, kita harus mendedikasikan hidup kita untuk Allah. 包括我们在职场上工作的时候，我们要把自己的工作献给他， Bukan untuk diri kita sendiri. 不是为了自己。
Saudara, pada waktu kemudian kita mendedikasikan hidup itu bukan untuk supaya Allah berkenan dengan apa yang kemudian kita lakukan. 当我们把生活献上的时候，不是为了让他喜悦我们的生活， Tetapi kita itu dengan tulus melakukannya di dalam kehidupan kita. 而是因为我们全心全意的为他服侍。 Karena hidup kita telah ditebus oleh Yesus Kristus. 因为耶稣基督已经赎了我们的生命， Dan hidup kita adalah milik Kristus. 而我们的生命也完全的属于他。 Saudara mungkin bertanya, prakteknya bagaimana ini Pak? Gitu ya. 弟兄姐妹也许会问，那具体如何实践？ Saudara, dalam Kolose pasal 3:23 dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. 哥罗西书3章23节说：“无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。” Saudara, kalau kita tuh bekerja, kita tuh kepingin sukses. 当我们工作的时候，我们很想成功， Kita kepingin memiliki satu keunggulan melalui pekerjaan kita. 我们要透过我们的工作追求卓越。 Saudara, sebagai seorang profesional, sebagai seorang entrepreneur, kita tidak mau kemudian kita menjadi orang yang gagal dalam hidup kita ini. 作为一个专业人士或者作为一个企业家，我们不想失败。 Melalui ayat yang kita baca tadi, 透过我们刚才所念的经文， kalau kita mengintegrasikan antara kehidupan spiritual dengan dunia marketplace kita, 如果我们把属灵生活跟 dengan 我们职 dunia 场上的 pekerjaan kita, 跟我们职场上的生活整合 saudara 在一 kita 起。 itu berjuang untuk kemudian mencapai satu kesuksesan dalam bisnis kita, saudara. 所以呢，我们努力争取我们生意上的成功的时候， Seharusnya motivasi kita itu adalah untuk menyenangkan Tuhan, 我们的动机应该是要讨神喜悦， bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri, saudara. 不是来讨自己的喜欢。 Semua itu harus kita dedikasikan untuk Tuhan. 这一切我们都要献于他， Biarlah Tuhan itu bersukacita dengan segala apa yang kita lakukan dalam 使 hidup ini. 使神看见我们手所做的都感到很喜乐。 Saudara, John Calvin itu mengatakan sesuatu yang penting pada waktu dia memberikan kepada kita, saudara, satu pemahaman tentang bagaimana memandang sebuah pekerjaan itu. 弟兄姐妹，约翰加尔文当他说起如何看待工作的时候，他解释一个很重要的原则。 John Calvin itu berkhotbah melalui ayat ini. 加尔文就是透过这个经节而讲到， Jadi baik kamu makan atau minum atau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 那你们不管是吃喝，你们要把一切都为神而做。 Jadi John Calvin mengingatkan, kalau kita melakukan segala sesuatu, baik itu hal yang besar atau hal yang kecil, kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. 所以呢，加尔文要提醒我们，不管我们做的是大事还是小事，我们一切都要为神而做。 Saudara, bukankah dalam hidup kita ini sumber berkat itu adalah dari Tuhan? 我们生活中祝福的源头不是神吗？ Sumber kepuasan dalam hidup kita juga berasal dari Tuhan. 我们生活中的满足感的源头也是神。 Sumber kekuatan kita pada saat kita bekerja berasal dari Tuhan. 我们工作的时候，力量的源头也是神。 Saudara, kalau kita melihat di dalam rangkaian seluruh pekerjaan kita, 当我们看见我们一系列的工作， peranan Tuhan itu begitu sentral di dalam pekerjaan kita. 神扮演着一个非常重要的中心角色。 Oleh karena itu biarlah kita melakukannya, saudara. 所以我们也要 Kita 这样跟随 bekerja 他。 dengan sungguh-sungguh. 我们要全心全意的去工作， Semua itu kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. 因为这一切我们要把荣耀归于他。 Oleh karena itu saudara, John Calvin tidak setuju sekali, saudara. 所以呢，约翰加尔文也非常不同意。 Dia menilai orang-orang yang mengatakan bahwa pekerjaan itu adalah hal yang sekuler, itu sebagai tipuan iblis. 他说那些人如果把工作当作是纯粹是世俗的事情，那个是魔鬼的诡计。 Bagi Calvin tidak ada kerja yang terlalu kotor dan hina sehingga
ia tidak akan bercahaya dan diperhitungkan mulia di pemandangan Allah, asalkan Anda menaati panggilan Allah di dalamnya. 对加尔文来说，没有够肮脏、够卑鄙的工作，以至于在神的眼里不够高贵，或者不够亮光。因为呢，只要你听从神在其中的命令，那就够了。 Saudara, Timothy Keller itu juga mengatakan hal yang sama, saudara. 提摩太凯勒也说了同样的话。 Dikatakan tetapi dalam kitab Kejadian kita melihat Allah sebagai seorang tukang kebun, dalam perjanjian baru kita melihat Tuhan Yesus sebagai tukang kayu. 我们在创世纪看见神是一个园丁，然后呢，在新约我们看耶稣基督，他自己是木匠。 Tidak ada pekerjaan yang merupakan wadah yang terlalu kecil untuk menampung martabat besar, pekerjaan yang diberikan Allah. 没有一个太卑微的工作，甚至他无法容纳上帝赋予工作的真正意义。 Kerja fisik yang sederhana adalah pekerjaan Allah. 简单用体力做的那个小工作也是属于他的。 Jadi Martin Luther itu, Timothy Keller itu memberikan kepada kita satu pemahaman bahwa seluruh pekerjaan kita itu adalah pekerjaan Allah. 所以提摩太凯勒要给我们解释明白说，我们做的一切工作都属于神赐给我们的工作。 Segala sesuatu yang kita kerjakan itu semua adalah pekerjaan Allah. 凡是我们手做的工作，都是属于神赐给我们的。 Oleh karena itu di dalam diri kita ini saudara tidak boleh mendikotomikan antara kalau saya bekerja itu pekerjaan sekuler. 所以呢，我们不能有这个二分法的想法，就是说，要是我在职场上工作，那我就是这个属世的。 Segala yang kita kerjakan itu adalah pekerjaan Allah. 因为我们一切所做的都是神的工作。 Oleh karena itu, marilah kita mengerjakan seperti untuk Allah, bukan untuk manusia. 所以我们就要像做给神一样，不是给人做的。 Dan segala yang kita lakukan dalam pekerjaan kita adalah untuk memuliakan nama Allah. 而且不管我们做的什么事情，在工作上我们都是为了荣耀神。 Sehingga beberapa penafsir Alkitab mengatakan sebetulnya kalau kita berbicara tentang hal ini, maka kita tidak pernah dilepaskan. Sebetulnya pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari tidak lepas dari masalah ibadah kita kepada Tuhan. 几个圣经解说家也总结说，我们日常生活中所做的，包括琐碎碎的一些事，都是神给我们的工作。 Sehingga dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 所以罗马书12章1到2节这么说：所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。 Jadi dalam bagian ini dikatakan supaya kita mempersembahkan tubuh kita, termasuk pekerjaan kita, segala yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita. 所以在这里说的把身体献上，就是把我们一切的工作，我们手所做的一切事献上， Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. 当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。 Itu adalah ibadah kita yang sejati. 这就是我们真正的敬拜。 Saudara, seorang yang bernama Thomas Getteker, 有一个叫 Thomas Getteker 的人 dia mengatakan nilai spiritual itu intrinsik dengan dunia marketplace atau dunia kerja. Saudara. 他说这个属灵价值其实已经附在我们在职场上的工作。 Ini tidak bisa kemudian kita berkata ini lepas, saudara. Enggak bisa. 我们不能把这两者分开。 Bahayanya saudara kalau kita tidak menyembah Allah melalui pekerjaan kita. 危险的是，如果我们没有透过自己的工作敬拜神， Maka kita akan terjerat menyembah pekerjaan itu sendiri, uang, harta, jabatan, status, dan demi kepuasan diri kita sendiri. 我们就会陷入敬拜金钱、财富、身份、地位或者自我满足感的陷阱里面。 Saudara, seorang bernama Kara Martin itu mengatakan demikian, saudara.
有一个叫卡拉马丁的人，他这么说。 Pada dasarnya sebenarnya kita itu pada pilihan di antara menyembah pekerjaan atau menyembah Allah melalui pekerjaan kita. 其实我们面前有两种选择，第一就是我们崇拜我们的工作，或者我们透过工作崇拜神。 Saudara, itu kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari. 这就是我们现今生活的事实。 Itu satu realitas yang menjadi pergumulan kita. 这是我们实实在在的挣扎。 Pada hari ini kita harus mengakui dengan jujur, termasuk diri saya sebagai seorang rohaniwan. 今天我们要承认的这个现实，包括我自己成为一个属灵工作者或者神仆。 Kita menyembah akan pekerjaan kita atau menyembah Allah melalui pekerjaan kita, saudara. 我们要崇拜我们的工作，还是我们要透过工作敬拜神？ Saudara, kalau ini kemudian terjadi, saudara, ada satu hal yang dikatakan oleh Karl Martin itu adalah kita membiarkan pekerjaan itu menggantikan Tuhan di pusat pengambilan keputusan, menjadi sumber identitas dan kebanggaan dan rasa aman kita. Kita lebih menyembah yang diciptakan daripada penciptanya. 如果我们崇拜的是工作而不是神，那卡拉马丁就提醒我们说，那我们这样就让这个工作代替神作为我们做决策的中心，然后也代替了我们这个身份的中心，也代替了我们的自豪感，代替了我们的安全感，因为我们更是要敬拜受造物，比起他的受造者。 Sambil contoh, saudara ya. 比如说， Ada seorang bapak dengan anak itu bertengkar hebat karena masalah mau membuka usaha baru. 爸爸和孩子有一天就是吵得很厉害，就关于要开新公司的问题。 Sang anak menolak untuk membuka usaha yang baru. 孩子不要再开新的公司， Tapi papanya ingin membuka usaha yang baru 但 itu. 是爸爸却很想开。 Saudara, mengapa mereka bertengkar? 为什么会争吵？ Karena mereka itu bertengkar pada waktu pengambilan keputusan dari perspektif yang berbeda. 因为他们从不同的角度看事情。 Ini keluarga Kristen, saudara ya. 这是基督化家庭。 Sang papa mengatakan, ini satu pekerjaan yang haucuan, yang begitu luar biasa. Kalau kita rintis, maka menghasilkan harta yang demikian besar. 爸爸说：“这个生意很好赚，如果我们再开创的话，哇，我们会赚一大笔钱。” Saudara, papanya itu berkatakan, ini adalah satu pekerjaan yang harus kemudian kita rintis. Ini adalah satu perhitungan yang membuat kita semakin yakin bahwa ini satu pekerjaan yang akan menghasilkan kekayaan yang besar. 爸爸说：“这个是很好开拓的生意，会赚很多钱，而且我们计算好了，我们会得到几倍的资金。” Tapi sang anak menolak dengan keras. 但是孩子很坚决的反对。 Mengapa, saudara? 为什么？ Dia mengatakan kalau ini jadi kemudian kita dirikan, maka kita merusak kesehatan orang begitu banyak dan mereka akan mengalami cacat di dalam tubuh mereka. 孩子说：“如果我们要建立开拓这个公司，那我们会伤害很多工作者的健康，因为这个对他们的健康非常的有害，而且他们会变成残废者。” Ini sungguh-sungguh terjadi, saudara. 这是真正发生的。 Bertengkar hebat, saudara. 他们争吵得非常厉害。 Sang bapak itu melihat dari sisi ekonominya, saudara. 爸爸看的是经济方面的角度， Sang anak itu melihat dari satu sisi, apakah ini membawa kemuliaan nama Allah atau tidak. 孩子看的另一方面就是这是否荣耀神。 Sang anak mengatakan segala pekerjaan kita adalah untuk Allah. 孩子说：“我们一切手做的工作是为了神， Segala pekerjaan kita adalah pekerjaan Allah. 我们一切的工作也属于神。” Saudara, pertengkaran seperti itu terjadi di dalam pengambilan keputusan kalau kita membiarkan 弟兄姐妹，要是做决策的时候，我们让这些争吵发生的话， kita menggantikan Tuhan dengan pekerjaan kita. 我们就把神用我们的工作而代替。 Saudara, sebagai akhir dari khotbah pada hari ini, saudara, 在我们讲到要结束之前，
Kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa dan lemah. 我们醒悟到我们是有罪的、有限的人。 Kita perlu saudara di dalam diri kita itu diingatkan oleh firman Tuhan pada hari ini bahwa relasi yang intim dengan Allah itulah yang akan memberikan kepada kita kekuatan untuk mengambil satu keputusan yang penting dalam hidup kita melalui pekerjaan kita. 神的真理今天早上在这提醒我们，当我们有跟神亲密关系的时候，我们要在工作或者职场上做选择的时候，我们清楚明白能够做什么决策来荣耀他。 Saudara, kalau menganggap relasi yang intim, dunia spiritualitas, dunia kerohanian kita itu, kita anggap sebagai sesuatu yang penting, yang prioritas dalam hidup kita, maka pasti kita memprioritaskan Allah di dalam dan melalui pekerjaan kita. 如果我们认为我们的属灵生活就是我们与神的关系是我们生活中首要的事，所以呢，我们就是在职场上一定会把神放在第一位。 Sekali lagi saudara, kalau kita itu benar-benar memprioritaskan relasi kita yang intim itu dengan Allah, maka saudara pasti memprioritaskan Allah di dalam dan melalui pekerjaan kita. 我再说一遍，如果你把与神亲密的关系看作是生活中首要的事情，那你在生活上、工作上，你一定会把它放在第一位。 Relasi yang intim dengan Allah itu akan menjadi sumber kekuatan kepada kita. 与神亲密的关系是我们力量的源头。 Karena kita dimampukan dengan segala ketulusan bekerja untuk Allah, demi kemuliaan Allah, bukan untuk pribadi dan demi kepentingan pribadi. 因为它使我们能够就是以诚心诚意的为了神做一切事情，不是为了我们自己，而为了讨神喜悦。 Saudara, yang ketiga yang penting adalah saudara bekerja untuk memperoleh kepuasan dan kenikmatan hidup, saudara. 重要的第三点就是，我们工作是为了要得到生活的喜乐和满足感。 Tapi ingat itu adalah anugerah Tuhan. 但要记得，这是神给我们的祝福。 Kita akan menikmati pekerjaan kita, saudara. 我们能够享受自己的工作， Karena Allah yang memampukan untuk kita menikmatinya. 因为神让我们可以去享受。 Bagaimana saudara bisa dimampukan oleh Allah untuk menikmati pekerjaan kita? 神怎么能让我们享受自己的工作呢？ Bagaimana itu bisa terjadi? 这是如何发生的呢？ Kalau saudara tidak memiliki relasi yang intim itu dengan Allah. 要是你没有跟他亲密的关系， Nggak mungkin, saudara. 是不可能的。 Inilah pesan khotbah pada hari ini, saudara. 这就是今天讲到的信息。 Kita harus mengintegrasikan kehidupan spiritual dengan dunia marketplace di mana kita bekerja, saudara. 我们要整合我们的属灵生活、属灵价值，跟我们在职场上的生活价值。 Saudara, kita tidak bisa memisahkan, mendikonomikan, saudara. 我们不能把这两者分开，我们不能用这个二分法的思维来举 Kita harus 行。 mengintegrasikannya. 我们要把它们融合在一起。 Mari kita masuk di dalam doa. 我们进入祷告。 Tuhan, memang pilihan yang sulit bagi kami. 主啊，真的是不容易的选择， Tapi kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk dapat melaksanakannya. 但愿圣灵使我们能够行。 Kami sungguh membutuhkan kekuatan-Mu Tuhan untuk mengintegrasikan antara kehidupan spiritual dengan dunia marketplace. 我们真的需要神的力量，好让我们可以整合我们属灵生活的价值，跟我们在职场上的价值， Agar kami mengalami kenikmatan itu yang berasal dari Tuhan melalui pekerjaan kami. 使得我们能够真正享受那种喜乐的感觉，是神给我们的喜乐， Agar kami mengalami kepuasan pada waktu kami bekerja. 使得我们工作的时候也能够享受。 Karena Allah yang menganugerahkan itu bagi kami. 因为其实是神自己给我们的这种享受。 Demikianlah ya Tuhan, kami berdoa, doa yang penuh dengan kelemahan ini kami laskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. 我们充满缺陷的祷告，我们是基于主耶稣基督的名。 Amin. Amen.